Um, Clear ke suara? Okay. Clear suara saya? Apa saya dengar berdouble ya? Kamu dengar okey ke? Okey, tak apalah. Yang penting kamu clear. Saya dengar berdouble, tak clear. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ni kita akan sambung ulang kaji bab form 2 iaitu bab 7, bab 8 dan bab 9. Okey. Saya dah share YouTube berkaitan 3 bab ini dekat Google Classroom. Okey. Saya harap kawan-kawan dah tengok. Slide hari ni pun saya dah share dekat Google Classroom. Dan juga saya bagi satu lembaran kerja untuk soalan panjang iaitu bab graf fungsi. Okey, itu contoh soalan panjang lah. Okey, bahagian C. Okey, so hari ni ada banyak sikit yang kita nak cuba buat. Harap-harap berjaya lah. Okey. Okey, saya buat sedikit kata apa, revision lah. Okey, untuk orang-orang yang mungkin dia tak ada data nak tengok YouTube. Okey, saya faham. Bila dah hari Khamis kan, data kamu pun dah kurang. Hari Isnin data kamu banyak. Okey, so kita go through sikit lah. Okey, ni saya ambil daripada buku teks form 2, rangkai kata yang ada dekat muka surat pertama chapter koordinat ni lah. Okey. Yang pertama adalah titik tengah, iaitu midpoint. Okay, kalau kamu nak bercakap nanti kamu on mic saja ya. Sebab saya tak nampak dekat Google Meet. Okay. Yang pertama kita ada titik tengah. So ini adalah formula untuk titik tengah. Maaf, saya gunakan huruf X dan Y huruf besar. Okey, yang itu kesilapan, saya minta maaf. Yang kedua adalah jarak ataupun distance. So dalam tajuk koordinat ini hanya ada dua formula ini sahajalah. Okey. Selain daripada tu selain daripada tu kita ada formula. Sebenarnya kalau ikut buku teks form 2 ni, formula koordinat formula jarak ada 3. Yang pertama kita guna jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Yang kedua adalah kita guna pintasan X dan pintasan Y. So ini yang ketiga. So dalam senarai formula dekat dalam kertas soalan kamu hanya ada ini sahaja. Yang dua yang lain itu adalah kamu kena tahu sendirilah. Okay. So next lagi dalam rangka kata adalah kedudukan ataupun position. Next, koordinat, paksi X, paksi Y, hypotenuse. So nampak tajuk koordinat ini dia ada kaitan dengan tajuk umuman iaitu teorem Pythagoras. Sebab dia ada mention hypotenuse. Okay, lagi asalan. Apakah titik asalan? Anyone? Apakah titik asalan? Origin. 0. Thank you, Arvin. Very good. Okay, asalan adalah di sini. Okay, persilangan antara y-axis dan x-axis. So sini adalah titik kosong. Okay, next is plot, then satah cuts ataupun Cartesian plan dan juga skala ataupun scale. So nampak ada lagi kaitan. Skala, bila dimension skala adalah kaitan dengan tajuk nisbah, tajuk teorem Pythagoras dan boleh jadi tajuk scale drawing. Okay. Kemudian dalam tajuk koordinat ini kamu kena tahu ada 4 sukuan supaya kamu boleh tahu bila diberi satu titik dia duduk di koordinat yang mana. Okey. Contoh dekat sukuan yang pertama, apakah nilai X dan Y? Ada sukuan yang pertama
ataupun kita panggil first quadrant. Okay. So dekat first quadrant ini nilai X dia adalah positif. Okay. Nilai Y juga positif. Betul kawan-kawan? Cuma dengan sukuan yang kedua. Apakah nilai X? X negatif. Very good. X negatif. Y Positif. positif. Thank you Anissa. Sukuan yang ketiga pula. Apakah nilai X dan Y? X dan Y negatif. Thank you Tom. X negatif. Y pun Negatif. negatif. Okey, siapa tu macunya? Kail. Okey. Okey, untuk sukuan yang keempat pula. Apakah nilai X dan Y? X positif, Y negatif. Y X negatif. positif dan Y negatif. Okey, thank you yang respon dekat chat. Okey, maksudnya anda tak tidur lah. Okey, anda bersama saya. So ini adalah perkara yang kamu perlu tahu, perlu kamu cover dan tajuk koordinat ni. Anda kata ada benda yang saya sebut tadi yang kamu lost. Okey, so balik hari ni kamu tengok lagi sekali YouTube. Okey, saya suka share YouTube daripada Cikgu Chong sebab saya memang peminat Cikgu Chong. Okey, dia punya pelat-pelat telur dia tu yang macam cute sangat. Okey, kalau tak suka boleh cari YouTube yang lain dekat YouTube lah. Okey, tak ada masalah. Konten dia sama. Okey, cuma bahasa lah. Kalau nak bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, next. Kita terus pergi ke soalan yang pertama. Okey, sama macam hari tu juga. Bila saya bagi soalan, kita discuss dan kamu jawab. Last nanti baru saya tunjuk working. Okey. So ini adalah soalan yang pertama. So ready dengan pen dan pensel. Pen dan kertas. Okey. Dia bagi M ini adalah titik tengah untuk garis LN. So, berapa koordinat L ya? Anyone? Koordinat L? Hello? Koordinat L berapa ya? Okay, thank you Chang. Ming Liang. 04. Sorry lah. Tulis dengan mouse ni memang cantik tulisan dia. Okay, Alif. Okay, ramai yang respon. Thank you. So, L adalah 04. M, Q3, N, 12P. So, kita tahu tadi formula titik tengah. Dah tahu dah kan? Okay. So, M, Q tak diberi. Okay. Tapi koordinat X yang pertama 0, X yang kedua 12. Boleh tak tahu Q berapa? Okay, sila kira. Jangan tulis jawapan dekat chat. Okay, nanti kita check last sekali. Okay. Kemudian untuk P tak tahu. Tapi koordinat Y yang pertama 4. Koordinat Y yang kedua 3. So, antara A, B, C, D, yang manakah jawapan anda? Okey, anda jawab. Tunggu. Saya bagi 1 minit. Jangan jawab, jangan jawab. Jangan jawab, jangan. Sebab nanti kita akan discuss lah sekali. Kan tak apa, jangan jawab. Spoil. Tak apalah. Itu menunjukkan dia tak tidur. Okey, Cik Jagan pun nak jawab juga. Tak apa, nanti kita tengok working ya. Okey, yang penting ada working. Okey, sebab kesian kawan-kawan yang mungkin dia tak tahu atau dia tak ada idea. Jadi kita sama-sama boleh bantu dia untuk berfikir. Okey, dan ke? Boleh saya proceed soalan yang kedua? Boleh proceed tak? Boleh. Thank you Adriana.
Okey, jom soalan yang kedua. Okey. Soalan ini macam kena guna kaedah cuba jaya. Tak tahu lah kalau kamu boleh guna cara lain, silakanlah. Okey. So dia bagi koordinat E 2, -3. Lepas tu dia bagi gradient. Maksudnya tajuk ni bila saya termasukkan gradient, ini bukan koordinat lah patutnya kan. Ini chapter form 3 kan. Tapi bolehlah guna ya. Minta maaf termasuk pula kan. Sebab dalam koordinat tak ada gradient. Dalam garis lurus yang ada gradient. Okey, tak apalah kamu boleh kot. Kan, anggaplah dia soalan kebat. Sebab dalam tajuk koordinat ada kecuraman garisan dengan menggunakan apa tu nama dia? Jarak mencancang dan jarak memufuk. Saya ingat bukit dalam buku teks tu. Okey. So boleh? Dia bagi kecerunan dia untuk garisan E, F 1/2. E dia bagi 2, -3. So dia nak tahu koordinat titik F. Okey. So kamu boleh try and error guna Y X1 tolak X2. 1 Y1 tolak Y2 2. Gitu. Sebab pilihan jawapan dah ada, so boleh try back. Okey kah? Dah ke? Boleh saya proceed soalan seterusnya? Sekejapnya. Saya tengah screenshot kehadiran jap. Boleh saya proceed? Boleh. Okey, Alhamdulillah. So maksudnya dah dapat jawapan lah tu kalau dah respon tu. Okey, soalan yang ketiga. Masih lagi ada kecerunan, minta maaf. Okey. So ini adalah garis lurus MR. Okey. Yang penting dia bagi clue di sini panjang MR 10 unit. Okey. So apa maksud panjang tu ya? Anyone? Formula yang kita ada hanyalah titik tengah dan juga jarak. Tapi soalan bagi panjang 10 unit. Apa clue pada soalan ni? Yang boleh membantu kita dapat koordinat R. Kalau dapat koordinat R, barulah boleh kira kecerunan. Dia kata panjang MR ni 10 unit.
Panjang itu sebenarnya adalah jarak. Okey. 0, -6. Maksudnya jarak di sini adalah 6 unit. Okey. So, membantu tak dapat titik R? Ada orang yang nampak? Pythagoras theorem. 10, 6. Ya, pandai Samret. Yes, Alif Aiman. Cumeng dah. Okay, so sini adalah 8 unit. Yes, Pythagoras. Betul, Chang. So, automatik kita dapat koordinat R adalah 8, 0. Okay. Sorry. Sebenarnya dekat sini pun bahaya juga. Okay. Kalau kamu dah tahu Pythagoras theorem, 10, 6, 8, dah selamat dah sebenarnya. Saya risau kalau tulis koordinat ni yang salah. Ada orang tulis 08. Kan salah kan? Jadi ia menuju kepada mengira kecerunan MR. Okey, boleh dapat kecerunan. Harapnya boleh dapat ya. Okey, jangan bagi jawapan. Sudahkah? Risau pula tak sempat habis. Soalan saya banyak kali ni. Dah, okey lah. Laju Alif. Yang lain pun dah ya. Okay. Dan jagaan, very good. Tak apa, nanti kita balik-balik lagi. Okey, jangan risau. So, next soalan yang seterusnya. Okey. Ni dia bagi titik P dan titik R. Okey. Lepas tu dia kata Q ini adalah satu titik di atas garis lurus PR. Tak tahu. Saya pun tak tanda kat mana Q. Sebab saya takut bila saya tanda, ada orang yang mengagak-agak nanti. Jadi saya tak nak lah ya. Okay. Cuma dia kata panjang PQ sama dengan QR. So dekat situ kita faham Q adalah titik tengah. Ayat dia tu macam locus. Nampak? Knowledge kamu tu sentiasa berguna. PQ sama dengan QR. Q itu disebut 2 kali. So nampak macam seolah-olah Q itu adalah titik tengah. So guna formula titik tengah. Okay. Formula titik tengah. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay. Jangan tulis jawapan. Nanti kita semak. Okay. Nanti kita semak. Dah habis semua, kita semak nanti. Macam last week juga. Okay. Dan boleh saya proceed tajuk seterusnya. Lambat-lambat kan tidur pula. Done. Okay, thank you Jagan. Jagan. Okay. So, saya rasa soalan ni simple kan. Jadi yang ni senang je. Okay, so seterusnya. Okay. Kita masuk ke bab 8 iaitu graf fungsi. Ini adalah satu bab yang agak complicated lah. Okay, dalam bab ni dia macam luas sangat. Okay, banyak benda yang kamu kena cover. Okay, so kita tengok dulu rangkai kata yang ada dalam buku teks kamu. Okay, graf fungsi, fungsi. Okay, fungsi ada beberapa fungsi. Ada fungsi linear, ada fungsi bukan linear.
fungsi bukan linear pula ada 3. Fungsi salingan, fungsi kubik dan fungsi kuadratik. Maksudnya kalau kamu sembang-sembang kawan, kamu akan sebut graf lah. Graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf salingan. Graf tu merujuk kepada fungsi graf itu. Okay. So cikgu kamu pun dah ajar masa form tu, ada clue untuk mengenal pasti. Maksudnya untuk soalan panjang, macam soalan yang saya share dekat Google Classroom, bila kamu nampak fungsi sahaja, kamu dah tahu dah bentuk graf tu macam mana. Okay, contoh soalan saya bagi dekat lembaran kerja saya adalah Y sama dengan 5X kuasa 3 kot tambah 3. So automatik kamu dah tahu dia adalah fungsi kubik. So bentuk graf dia akan jadi macam ni lah. Tapi di mana dia touch tu bergantung kepada titik-titik yang kamu plot. Okay. Boleh ya? Kalau graf linear, fungsi mesti linear lah. Okay, X tambah B. X ada nilai tertinggi dia adalah 1. Okay. So fungsi kuadratik pula, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX sama C. Okay, fungsi kuadratik ni kamu akan sambung lagi belajar dalam bab form 4 tahun depan. Satu bab belajar graf fungsi sahaja. Fungsi kuadratik sahaja. So dia akan kaitkan dengan persamaan kuadratik, nak kira nilai kuadratik. Okay, semua dah dalam tu. Okay, lagi apa lagi yang ada? Fungsi. Kamu juga kena tentukan ada berapa jenis fungsi. Okay, hubungan. Ada berapa jenis hubungan. Hubungan satu kepada banyak, hubungan banyak kepada satu, hubungan satu kepada satu, hubungan banyak kepada banyak. Saya recall ni. So, saya harap kamu boleh refresh dokumen dekat otak kamu tu. Last year kamu dah belajar benda tu semua. So insyaAllah dia dah ada dekat dalam otak. Tapi kadang tak pakai lama dia lupa. So saya tengah cuba activate balik dokumen tu. Kalau dekat komputer senang. Kita pergi kat dokumen, right click, refresh. Settle. Okay. So macam itulah yang kamu cuba buat. Okay. Kalau ada term-term yang saya sebut yang kamu tak ingat ataupun tak sure, cari atau tanya kawan-kawan. Okey, jadual nilai. Jadual nilai ni adalah table yang diberikan yang ada nilai X dan Y yang kamu gunakan untuk plot titik-titik, kemudian kamu sambungkan. Okey, step nak melukis graf pun kamu ingatkan. Bila diberi satu fungsi, kamu kena cari titik-titik, maksudnya nilai X dan nilai Y. Lepas tu kamu plot titik-titik dan kemudian kamu sambungkan dengan satu garis yang smooth. Cantik. Especially untuk yang berbentuk beginilah. Kalau kamu berjaya melukis graf tapi bentuk dia tak smooth. Contoh kamu tengok kuadratik. Sepatutnya kuadratik jadi bentuk lengkung seperti mangkuk. Tak kisahlah mangkuk bentuk U atau terbalik N. Okay, tapi kalau lah kata graf kamu tu tak licin, that's the word. Licin lah, contoh graf kamu begini, Allahuakbar takutnya. Sampai sini, kamu buat begitu, lepas tu kamu buat macam ni. So sini dia tak jadi mangkuk. Sepatutnya dia mangkuk begini kan. Bila tak jadi mangkuk macam ni, maksudnya salahlah graf kamu. Okay, so markah akan diberi pada satu markah untuk skala paksi X, paksi Y. Satu markah untuk plot titik yang betul. Satu markah lagi untuk kelicinan. Tapi kalau kata graf tu ada titiknya sampai 6 ke 7 ke, jadi mungkin dia bagi kat sini 2 markah. Okay, markah untuk plot ada 2. Okay, markah yang pertama tadi untuk skala. Okay, skala. Markah yang kedua tadi untuk plot titik. Ni ikut standard lah ya. Standard PT3 ya.
Satu lagi untuk licin garisan tu. Okey, ya Allah buruknya tulisan. Sabar harap kamu. Okey. So ada 4 markah untuk melukis sahaja. Okey, lepas daripada melukis, kita akan baca nilai. Ada lagi 2 markah untuk baca nilai. Fill in table 2 markah lagi. So kalau kamu tengok soalan yang saya bagi soalan panjang dekat GC tu, ada lagi sambungan dia, lukis satu garis lurus. Y sama dengan 10, kemudian baca nilai-nilai X. Kan? So dia boleh membawa kepada 10 markah, 12 markah. Okay. So dia sangat penting tajuk ni. Tak kisahlah graf yang mana pun. Graf sandingan ke, graf kubik ke, graf linear ke. Dia boleh jadi soalan panjang yang membawa banyak markah. So tak boleh main-main lah. Okay, tapi bagaimanapun bahagian yang awal, fungsi, sebab selalu dia tanya, dia bagi satu fungsi, adakah ini fungsi ke bukan fungsi ke? Kan? Fungsi linear ke bukan fungsi linear ke? Tentukan gambar rajah, kan gambar rajah macam ni. Yang macam ni dan macam ni. Kan? Lepas tu nyatakan hubungan. Okey, dia bagi sini, dia garis macam ni, dia bagi sini. Nyatakan hubungan. Ini biasanya boleh keluar dekat bahagian A iaitu soalan objektif ataupun bahagian B. Okey, bahagian C mesti soalan panjang macam tadi lah. Okey, lukis skala, plot titik, sambungkan titik-titik menjadi satu fungsi yang licin. Okey. Settle lah. Okey, next. Mari kita pergi ke soalan. Banyak pula saya cakap, bosan pula kamu dengar. Okey, next. Okey, ini soalan yang apa dia? Soalan kelima. Okey, ini adalah soalan kelima. Okey. Graf fungsi. Okey, saya bagi satu fungsi. Y sama dengan 7 tolak 3X kuasa 2. Apakah nilai terbesar bagi Y? Bila keyword perkataan terbesar, satu yang perlu otak kita fikir adalah nilai terbesar mestilah nilai positif. Nilai negatif tak boleh masuk geng. Okey. Dan dah ke? Dah dapat jawapan ke? Dan kalkulator pun boleh kan? Dah ke belum? Dah dapat nilai X? Salah. Nilai Y yang terbesar bukan nilai X. Kamu kena substitute dengan nilai X tu dan kamu cari nilai Y yang terbesar. Dah ke? Tak ada orang respon. Dan hello. Sudah ke? Aku susah sangat tu. Suspend je. Dah ke kawan-kawan? Hello, hello. Ada orang tak? Anyone?
Saya cakap seorang-seorang pula ni. Dapat tak? Yes, dan alhamdulillah. Ada pun dan. Okey, tak apa. Jawab je, nanti kita check. Kan. Kalau salah, kita betulkan. Bagus untuk kita tahu kesalahan, boleh kita baiki. Okay. So, kita proceed soalan yang ke-6. Okay, ini soalan yang ke-6. Okay. Diberi 3x tambah 5y sama dengan 3. So, kita nak cari nilai bagi Allahuakbar. Semua jadi A. Maafkan saya. Okay, ini A, ini B, ini C ya. Okay. A, dia nak nilai X bila Y 3. So, masukkan nilai Y 3 dalam persamaan ni dan kamu akan dapat nilai X. So, kira. Okay, satu markah. Ini pula X1. Masukkan nilai X ni dengan 1. Nak cari nilai Y. Dapat satu markah juga. Okay. Dan C dengan dua nilai yang kita ada ni, kita boleh buat satu table. Jadual nilai tadi ya. Okay. Jadual nilai. Kamu buat satu jadual nilai. Nilai X dan juga nilai Y. Yang pertama tadi Y3. Yang kedua X1. So kamu fill in sini nilai yang kamu dapat dan kamu boleh lukis graf. Okey, lukis graf ni 3 markah lah. Okey. Yang pertama, plot titik, ada skala dan kamu sambungkan. Okey. So 3 tambah 2, 5 markah. Ini tak full lah, tak panjang. Okey. Pelan-pelan dah ke? Dengan tekan kalkulator, kita boleh dapat nilai. So, nilai tu kita masukkan dekat dalam jadual nilai. Okey, daripada jadual nilai, kita boleh plot titik dan gariskan graf yang kita dapat. Okey, mula-mula tadi daripada persamaan 3x tambah 5y sama dengan 3, kita boleh tahu fungsi graf ini adalah fungsi linear. Sebab nilai X dia kuasa 1. Okey. So, graf dia garis lurus lah. Sebab itulah tak payah cari banyak titik. 2 titik pun dah cukup. Tapi kalau kamu rajin nak tambah jadi 3 pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu tak nak guna 2 titik ni, kamu nak guna nilai kamu sendiri. Cikgu dia ajar, kalau nak lukis graf, kena ambil nilai X, negatif 1, 0 dan 1 pun boleh. Kemudian buatlah table, fill in. Boleh juga, tak ada masalah. Mana-mana. Sudahkah? Dah, bagus, laju. Alhamdulillah. Tak payah lukis cantik-cantik lah sebab maksud saya tak payah lukis beria-ria sebab tak guna kertas graf. Walaupun soalan dia kata lukis bukan sketch, tapi bukanlah lukis yang proper macam kita lukis dekat kertas graf. Skala 1-1-1 semua kena ada tak? Okey. So, kita proceed soalan seterusnya. Okey, ini soalan seterusnya. Saya tarik jadi soalan dia agak kembang sikit lah. Okey, ni soalan dulu-dulu ni, lama dah. 2016 kot saya ambil ni. Tengok. English sahaja, Melayu pun tak ada. Okey. Dia nak kamu padankan fungsi yang diberi dengan graf yang ada. Okey. So, kamu padankanlah. Fungsi yang pertama ni, gambar yang mana. Okey, fungsi yang kedua, gambar yang mana. Dan fungsi yang ketiga, gambar yang mana.
Tak perlulah kamu salin gambar rajah ni. Okey, sebab slide saya dah share dekat GC. Okey, jangan buang masa. Just padankan sahaja. Okey, yang mana dengan yang mana. Okey, ni tak ada working, boleh terus bagi jawapan kot. Ada orang yang sudi nak bagi jawapan? Gambar yang pertama ni, fungsi yang mana? Fungsi 1 ke, fungsi 2 ke, fungsi 3? Untuk gambar yang pertama. Kalau tak nampak, kamu boleh besarkan skrin kamu. Okey, sebab dia ada nilai dia. -2, -2, -4. Okey, ni -1, -2, ni -2 dan 2. Anyone nak cuba? Graf yang pertama, fungsi yang mana? Semuanya adalah fungsi linear. Fungsi 3, Samres jawab. Betul ke fungsi 3? Sekejap, saya tulis dulu, nanti kita check ya. Samres kata gambar yang pertama ni fungsi yang ketiga. Okey, saya tulis dulu jawapan Samres. Okey. Gambar yang kedua, fungsi yang mana? Fungsi 3 juga kecil, Sam. Fungsi 2. 1. Fungsi 1, UKL kata, Samres pun kata fungsi 1. Dan gambar yang ketiga, fungsi 2. Samres kata. Mantap Samres hari ni. Mariana pun kata fungsi 2 juga. Okey. Cuba kawan-kawan, mari kita cek jawapan. Okey, Jaden pun kata fungsi 2. So, gambar yang pertama ini fungsi 3. Gambar yang kedua fungsi 1. Gambar yang ketiga fungsi 2. Berapa orang dapat jawapan yang sama macam yang kawan bagi? Kita nak tengok betul ke salah. Ada orang nak kunci jawapan ni? Saya kena panggil sesiapa. Nadia. Nadia ada? Nadia boleh on mic? Ada tak Nadia? Ada 2 Nadia. Nadia Putri ada, Nurin Nadia pun ada. Yang mana yang nak jawab? Betul tak jawapan yang diberi? Tak ada. Naina saya panggil. Siapa nak tolong? Si kembar ada si kembar. Si kembar. Ada tak? Anyone nak sahkan jawapan ni? Betul ke salah? Respon kat chat pun boleh. Kenapa tak nak respon ni? Sian saya tak laku. Saya cakap seorang-seorang je. Anyone? Tak ada? Tak ada ke? Siapa nak sahkan jawapan ni? Betul ke tak? Ada tak? Tak ada. Ada kesannya saya. Okey, yang pertama tadi, bila diberi 3 fungsi. Fungsi ini nilai, kita kan dah belajar y sama dengan mx tambah c. So, m di sini positif. M di sini pun positif. M sini sahaja negatif. Okay, sebab tu automatik nampak dia adalah gambar rajah yang ni. Okay, sebab grafnya condong ke sini. Sebab 2 lagi condong di sini. Okay. Kemudian kamu gantilah nilai yang ada kan. Nilai x1 berapa dapat y. Kemudian kamu dapatlah titiknya untuk cek betul ke salah. Okay, so jawapan 3, 1, 2 ini adalah betul. Terima kasih kepada
yang meneka dengan betul. Okey, jom kita proceed soalan yang lebih ganas lagi. Dah habis dah? 1, 2, 3. Oh, dah 3 soalan dah. Okey, Alhamdulillah. So, kita masuk tajuk yang seterusnya. Boleh lagi? Masih sihat lagi ya? Okey, bab 9, bab laju dan pecutan. Untuk bab ni saya sediakan soalan yang lebih banyak lagi sebab tajuk ini pun akan ulang lagi dekat Form 4 nanti. So saya anggap dia adalah satu tajuk yang penting yang kamu perlu pasakkan dalam diri kamu betul-betul faham. Okey. Rangkai kata yang ada dalam buku teks Form 2 kamu adalah laju. Formula laju adalah jarak per masa. Saya nampak kamu ada buat segitiga begini macam kamu belajar dalam sains. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah jarak. Jarak boleh dapat tukar-tukar lah. Okey, M ke sana. So jarak sama dengan laju darab masa. Okey, masa pula adalah, masa di sini adalah pindahkan L ke sana akan jadi masa sama dengan laju darab jarak. Betul ke? Okey. Kemudian unit. Okey, kenapa ada dalam unit? Sebab boleh diberi laju itu dalam kilometer per jam, boleh bagi dalam meter per minit, boleh bagi dalam kilometer per minit, boleh bagi juga dalam kilometer per saat, bergantung kepada apa objek yang nak dikira kelajuan. Okey, ada objek yang sangat laju, ada objek yang sangat perlahan. Okey. So bergantung kepada kelajuan dia. Jadi sebab itulah perlu unit. Maksudnya kamu kena kaitkan dengan prior knowledge masa sekolah rendah. Macam mana nak tukar unit? Kilometer dengan meter, kilometer ke milimeter, jam ke minit dan juga ke saat. Okay, next pecutan. Pecutan adalah laju bagi masa. Saya salah ya? Tu dah saya tengok tempoh macam office tak. Okey, so abaikan sini. Dia sepatutnya adalah jarak. Okey, jarak bahagi laju. Okey, sorry. Pada pindah ke sana. Okey. Maaf ya, maaf. Okey, next nyah pecutan. Okey, nyah pecutan ini maksudnya dia memperlahankan kereta. Dia masih lagi ada kelajuan tapi semakin perlahan. Mungkin daripada 120 km sejam ke 90 km sejam. Contoh macam kalau kita lalu, contoh daripada rumah saya lah. Mungkin daripada rumah saya pakai 100 km, masuk ke Leisure Mall tak boleh 100 km dah. Dekat situ hanyalah 60 km sejam contohlah. Lepas tu sampai ke sekolah kita 90 km sejam. Lepas tu masuk area sekolah 20 km sejam. Contoh macam tu. Okay, nyah pecutan dia memperlahankan. Okay. Laju purata pula adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okay, laju seragam. Apa maksud laju seragam? Sama je. Maksudnya daripada saya start bawa kereta kat rumah saya nak pergi ke Melaka, contohnya lah, saya bawa 60 km sejam je. Tak ubah-ubah. Okay, tak boleh pakai 100 kan. Nanti kan kena saman tak. Kalau terlebih kan. Laju tak seragam, mungkin graf dia mula naik laju, lepas tu turun ke perlahan. Dia mungkin jam dekat nilai. So saya kena nyah pecutan. Kemudian dah habis jam, laju balik ke. Itu maksudnya laju tak seragam lah. Kemudian pegun. Pegun ni maksudnya tak bergerak ataupun kereta tu berhenti. Ataupun kalau objek tu berehat ke. Macam tu. Okay. So ini semualah yang kamu perlu tahu. Okey, jom kita pergi soalan yang seterusnya untuk tajuk ini. Soalan yang nombor 8 ya.
Okey. Ini adalah sebuah troli yang bergerak dengan laju 500 meter per jam. Okey. Cari jarak dalam kilometer yang dilalui dalam 15 minit. Tadi jam soalan dia. Okey, meter per jam tapi dia nak dalam minit. So kena tukar lah. Okey, tukar 1 jam 60 minit. Okey, silakan mengira. Kelakar juga jawapan dia tu. Pilihan jawapan tu macam dah boleh nampak dah apa jawapan dia. Okey, tak apa. Teruskan mengira. Okey, sudah ke? Sudahkah anda mendapat jawapannya? Saya takut tak cukup masa untuk discuss jawapan nanti. Dah, okey, Alhamdulillah. Jawab pun Nurin Nadia. Okey, dah saya proses soalan seterusnya. Okey. Sebuah kereta bergerak dengan laju V km per jam. Kemudian diberi bahawa nyah pecutannya ialah 4 km per jam sesaat selama 15 saat. Banyak unit yang perlu ditukar ni. Okey, kilometer ke jam. Okey, jam ke meter, ke minit, minit ke saat. Okey, cuba kira. Dia nak V. Dia nak tahu berapakah laju dia. Laju dia lah. Laju sama dengan jarak per masa. Laju tak diberi. Okey. Mention nyah pecutan saja. 4 km per jam. Bila dah mention nyah pecutan, tak perlu negatif lagi lah. Sebab dah tahu nyah pecutan. Okey, 4 km per tukar saat. Maksudnya bahagi dengan 60 darat 60 lah. Okey. Lepas tu darat 15. Tapi then jawapan dia nak dalam kilometer per hour. Kilometer per jam. So darab baliklah dengan 60. Darab 60. 2 kali tukar unit. Dah dapat. Dah dapat. Alhamdulillah. Terima kasih UKM. Lajunya. Okay, next question. Online pun dah ya? Okay. Macam pun dah. Okay, next. Okay, ini adalah perjalanan Ayu. Dia nak buat perjalanan daripada KL ke Ipoh. KL ke Ipoh. Nampak? Berapa lamakah Ayu berhenti rehat di Tapah? Ni Tapah. Bila dia pegun, dia, macam ni dia bergerak. Ni dia pegun lah, stationary, dia tak bergerak. Dia berehat ke, dia berhenti ke. So ini kawasan dia. Kawasan dia berhenti rehat. So berapa lama dia berhenti rehat? Dah. Okay, soalan yang kedua B. Berapakah jumlah masa yang diambil oleh Ayu untuk tiba di destinasinya? Jumlah masa. Maksudnya total semua dah. Okay, dia gerak pukul 12. Dia sampai pukul 15.20. So, berapakah masa yang diambil? Senang ni soalan dia. Soalan ni mungkin 3 markah saya rasa. Ataupun 2 markah. Sudahkah?
Anyone? Ada respon kalau dah sudah? Saya nak terus ke soalan. Okey dah. Thank you Chuminda. Okey, soalan seterusnya. Panjangnya. Masa rehat kena kira juga. Kena ambil masa keseluruhan, tolak masa awal lah. Sebab dia kata keseluruhan perjalanan. Kan? Okey. Soalan seterusnya. Maaflah ayat panjang ya. Okey, Khairul bertolak dari Singapura pada pukul 6.05 pagi dan dia mengambil masa 3 jam 15 minit untuk sampai ke Melaka dengan teksi. Dia ingin berjumpa dengan kawannya pada pukul 9.30 pagi. Okey. Dia start tadi pukul 6.05 minit. Okey, dia macam dah beragak lah. Okay, dia janji dengan kawan dia nak jumpa 9.30. Okey, total perjalanan tadi adalah 3 jam 15 minit. Okey, soalan dia. Sempat tak Khairul jumpa dengan kawan dia pukul 9.30 pagi? Kena tunjukkan pengiraan, kemudian nyatakan sempat atau tak sempat. Sempat. Okey, mesti ada pengiraan. Jangan jawab. Oh, Nanti saya. pusing. Okey, lepas tu, okey, hala balik pula. Okey, dia balik ke Singapura. Dia gerak balik tu lepas dia jumpa kawan dia 9.30 tadi tu, dia makan-makan kat Sabah agaknya kan. Okey, 11.20 pagi dia start gerak. Okey, pemandu teksi tu pandu dengan laju purata 80 km sejam. Dia sampai pukul 3.15. Okey, soalan nak tahu jarak. Sebab laju sama dengan jarak per dengan masa. Okey, laju ada 80 km per jam. Masa boleh kira 11.20 sampai 3.15 berapa jam, berapa minit. Kemudian tukar unit sebab ini jam. Okey, tukar ke jam. Jam minit ke. Okey, darab. Okey, dapatlah jarak dia. Dah ke? Pelan-pelan. Dan orang yang dah print slide ni mungkin dia laju lah. Sebab dia dah boleh jawab dulu kan. Dah ke? Dah. Lau Yun Chan. Terima kasih. Ali pun dah. Okey, jom. Boleh lagi ya? Okey, soalan lagi. Okey. Nampak ke? Okey, soalan seterusnya. Dia kata sebuah perjalanan sebuah kereta api dari satu bandar ke bandar yang lain dalam tempoh 90 minit. Okey, tak tahulah daripada mana ke mana, tak tahu ya. Okey, dalam masa 90 minit tu tempoh dia. Okey, dia tanya soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit ketika kereta api itu berhenti. Macam tadilah. Okey, so maksudnya ni adalah soalan normal lah. Okey, dia berhenti ni berapakah tempoh masa? Okey, dapat 65 tolak 40. Okey, B. Hitung laju. Laju apa? Jarak per masa. Jarak per masa. Tulis lagi. Okey, kilometer jam. Okey, J negatif 1 sama lah dengan kilometer per jam. Okey, ini minit jangan salah. So nanti kena tukar kepada jam. Kereta api itu dalam 40 minit yang pertama. So sinilah, kawasan sini. Ini jarak dia. Ini masa dia. Okey. Yang trik dia adalah dia nak dalam jam. Sini minit. Okey. Dan
Okay, then C, cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta api itu bagi 25 minit yang terakhir. Kat mana 25 minit yang terakhir? Sinilah. 90 tolak, siapa benda sebut ni? 90 tolak 65. Okey. Macam pula buku dia. Okay, 90 tolak 65. Ni kawasan sini. Okey, berapa jarak dia? Sinilah kan? Okey, senanglah. Nampak terus tak payah kira. Okey, settle ke? Dan mari kita simak jawapan. Dan dan okey, boleh kot. Okey, kita simak jawapan. Okey, kita besarkan sikit. Tak nampak lah. Okey, soalan pertama tadi. Okey, soalan pertama tadi. Soalan pertama. Okey, ni soalan pertama tadi. Okey, yang dah ada. Kan conteng tadi saya dah padam conteng. Minta maaf. Okey, so jadi kita guna untuk Q tadi. 0 tambah 12 bahagi 2 dapat 6. So 3, titik tengah tadi. 4 tambah P per 2 bahagi 2. So P dapat 2, Q dapat 6. So jawapan dia D. Betul ke? Betul. Ya, okey, alhamdulillah. Next, soalan kedua. Okey, ni soalan dia. Apa jawapan anda? Wah, bagus ya, nak baik betul. Yang manakah jawapan anda? A, B, C, D. Mana jawapannya? Jawapannya. Cepatlah. Kita tak cukup masa. Cepat. Apa jawapan? A, B, C, D? Tak ada. Okey, saya dapat jawapan dia adalah A. A, jawapan dia. Itu dah bukan lambat. Okey, A 10-1. Okey, guna kaedah try and error. Susah kalau ada kaedah lain yang kamu gunakan. Ada tak? Misalnya daripada try and error. Ada tak orang lain? Nak share jawapan, nak tunjuk working? Untuk soalan ni, ada tak? Anyone? Tolonglah respon. Ada kan? Penatnya tanya, tak ada orang nak jawab. Siapa yang dapat jawapannya A? Ataupun dapat jawapan yang lain? Ada orang dapat jawapan lain? Tak ada? Dapat A juga Alif. Okey. So A lah jawapan yang betul ya. Okey, try and error lah ya kaedahnya. Okey, next. Soalan yang seterusnya. Ini. Okey, jawapan dia adalah A. 6/8. So dapat 3/4. Okey. Sama tak dengan working kamu? Respond please. Sama tak working? Sama. Yes, very good. Okey, nombor 4. Ini soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Nak cari titik Q. Q adalah tengah-tengah. So, kena guna formula midpoint. Formula midpoint adalah -1 tambah 5 bahagi 2. 2 tambah -4 bahagi 2.
So kamu dapat 4/2 dengan negatif 2/2. So jawapan 2 negatif 1. Ni, 2 negatif 1. Betul ke? Sama tak dengan jawapan saya? Ke saya salah? Sama, betul. Betul. Bagus yang sama tu. Alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan graf fungsi. Okey, so ini soalan itu. Apakah nilai yang terbesar bagi Y? A, B, C, D. A, yes, very good. Macam mana dapat A? Okey, ini workingnya. Ya, ramai dapat A. Alhamdulillah, Nurin Nazihah pun dapat. Okey, tadi saya kata kita substitute nilai X dengan mana-mana. Okey, kalau kita ganti dengan kosong, so kita dapat 7 tolak kosong 7. Tapi dalam pilihan jawapan tak ada 7. Okey, then saya ganti dengan 1. Ada 4. Okey, then kita try ganti dengan 2. Okey, kawan-kawan. Satu peringatan pentadbir kawasan sekolah kita di dalam Puanggan, Puanggan selalu remind. Kalau nak guna kaedah try and error, kamu mesti cuba lebih daripada satu kali. Okey, tadi saya cuba untuk kosong, kemudian saya cuba 1, kemudian cuba untuk 2. 2 kuasa 2, 4, 4 kali 3, 12, jawapan nilai Y akan dapat negatif. So A adalah pilihan terbaik lah. Okey, boleh. So remind lah. Remind yourself bila nak jawab soalan, kalau kata kita tak ingat formula ataupun working yang betul, so kita guna kaedah try and error, kita mesti cuba 3 kali paling minimum. Okey, so jawapan 4. Ya betul Mr. Song. A jawapan dia, bukan 4. A. Okey, sebab dia soalan objektif. Okey, now soalan yang seterusnya. Cari nilai X bila Y 3. Okey, berapa dapat? Negatif 4. Bukan soalan nombor 4. Dia nak tengok soalan nombor 4. Oh, nak tengok soalan nombor 4. Okey, sorry. Okey, Sang. Sudah, okey. Oh, dia check working ya. Bagus. Okey, nombor 6A. Betul tak jawapan kamu X negatif 4? Kalau salah, nanti graf kita pun salah lah. Okey, Alhamdulillah, betul-betul ada orang respon bagus. Sebenarnya kita cari Y pula. Dia kata, cari nilai Y jika X sama dengan 1. Okey, nilai Y bila X 1. Okey, dapat kosong. Yes, betul. So, tadi dapat 1 markah. Sekarang pun dapat lagi 1 markah. Okey, part yang ketiga, C adalah lukis graf. Okay, lukis graf, saya kata tak payah detail sangat. Yang penting nampak ada skala. Sini 1, 2, 3. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kemudian plot titik. 2 titik tadi kamu plot. Kemudian kamu garis. So dapat K1 yang pertama untuk apa? Skala. K1 yang kedua untuk apa? Plot titik. N1 adalah garis yang cantik. Boleh ya kawan-kawan? Okey, saya tak tulislah skala dia satu-satu sebab nanti semua pula. Okey, kamu kena tulis satu-satu. Okey. Cukuplah setakat kawasan X ini dan kawasan Y ini dah cukuplah. Yang lain ni tak label pun tak apa. Sebab bukan dilukis atas graf, atas kertas graf. Jadi tak perlu terlalu detail macam kita lukis atas kertas graf. Kalau lukis atas kertas graf memang kena detail betul-betul. Okey, boleh? Since dekat kertas putih kan. So skala dia tu macam lebih kurang halal. Okey, boleh? Clear semua orang? Okey, nombor 7 ni abaikan sebab kita dah jawab tadi. Okey. Tadi soalan ni. Kita dah jawab kan? 3, 1, 2. Okey, proceed soalan percutan yang pertama. Okey, ni soalan percutan yang pertama tadi. Berapa jawapan kamu dapat? A, B, C, D? D. Of course, D. Nurina dia jawab. Yes, Cik Mina jawab 1, 2, 5. Yes, Cik Akan nak jawab. Bagus. Mari kita tengok working. Laju sama dengan jarak bermasa. Laju dia bagi 500 meter per jam. Okey.
So jarak per masa, jarak J masa 15 minit. Okey. Bila dia nak jarak, kena darab lah. Okey, 500 meter per jam. Nak tukar kepada minit, bahagi dengan 60 minit lah. So M dengan M, oh salah lah. Saya tak boleh guna M lah, saya kena guna minit. Sebab nanti confuse dengan nanti kamu nak tulis kan? Kamu tulis minit jangan tulis M lah. Sebab confuse dengan M meter. Okey, so dapat jawapan dia 125 meter. D. Tanya pandangan betul. Hoye, hoye. Okey. Ada soalan ke nak tanya? Soalan cakap nak Cikgu, dia nak dalam KM. Oh, dia nak dalam KM. Saya yang salah. So, dalam KM, jawapan dia dapat 1 meter, 1 kilometer, 1000 meter. So, 1, 2, 3. So, jawapan dia adalah? E. Yes, very good. Saja je buat salah tadi, nak tengok orang perasan ke tidak. Saja Saja. Takut tidur kan. So, kena darab dengan 1000 lah. Saja buat salah ni memang sengaja. Darab 1000 salah bahagi. Bahagi dengan 1000 ya. Bahagi dengan 1000. So, dapat jawapan dia. Saja je cikgu buat salah. Okay, next. Berapa orang yang betul tadi? Ramai yang betul Okay, soalan yang seterusnya nombor 9. Okay, berapa jawapan kamu dapat? A, B, C, D? Anyone? Cepat. Jawapan kamu dapat. Hello, respon. A, B, C, D. Mana jawapan kamu? Sukail dapat apa? Oh, senyap pula. Cik Song? Ada? Ada ke? Semua orang tak dapat jawapan ke soalan ni? Ya, betul. Chong jawab. Chong seorang je orang lain. Samrish. Okey, ada pun. Saja je. Okay, kita tengok kali ni saya betul ke salah? Ke kamu yang betul? Ukai. Tadi orang tanya tak nak jawab. Ada. Okey. Saja je test. Batal. Okey, soalan bagi dalam kilometer jam. Okey, yang percutannya 4 kilometer jam sesaat selama 15 saat. Okey, jadi 4 kilometer per jam sesaat ni, so bagi dengan 60 darab 60 lah. 60 yang pertama minit, lepas tu 60 yang kedua saat. So kita dapat 1/6. Okey, tapi soalan nak dalam unit kilometer per hour. Saya lupa cakap English lah, semua Malay je hari ni. My God. So darab balik dengan 60. So kita dapat jawapan dia 60 kilometer sejam. Okay, berapa orang yang betul? Semua tak okey? Itu saya salah? Tak nak respon. Nampak. Okey, soalan yang seterusnya. Ya, terima kasih Samresh. Soalan seterusnya. Perjalanan Ayu daripada KL ke Ipoh tadi. Okey, berapa lama Ayu berhenti rehat? Sinilah. Pukul 1:45 sampai pukul 2. Berapa masa yang dia ambil?
15 minit. Bagus Adriana, Alia, Cuma yang Samresh. Very good, betul. So, kamu boleh guna begini pun boleh. Saya guna sistem 24 jam. Okay, sebab soalan pun guna sistem 24 jam. Jadi saya malas nak tukar. Tapi kalau kamu nak tukar 2 sampai 1.45 sampai 2 pun boleh. Okay, mana-mana lah ya. Okay, next. Berapakah jumlah masa yang dia ambil untuk tiba ke destinasi? Maksudnya daripada 13.20 sampai pukul 12 sampai pukul 3.20. Berapakah jumlah masa yang dia ambil? Terima kasih Cuma yang menjawab 3 jam 20 minit. Boleh 3 tolak hour balik 20 minutes. guna sistem 24 jam. Yes, thank you pada yang respon. Okay, bagus lah. Ni satu-satu je lah. Okay, answer dia. Next, soalan seterusnya. Soalan yang panjang ni. Sempat tak Carol bertemu dengan kawan dia? Sempat Sempat. Pukul berapa dia sampai? 9. 9? 9.20. 9.20. Okey, tengok saya kira betul tak ni. Tak saya sama lagi. Okey, betul. 6-5 minit dia bergerak. Sorry, saya awal sikit. Tak sabar nak pergi rating lah tu. 3 jam 15 minit. So, kita dapat 9.20 pagi. Okey, cara menambah tu ikut tak nak guna tradisional pakai jari ke suka hati kamu lah. Tapi working mesti ada lah ya. Untuk dapat K1. N1 tu di mana? Bila disebut sempat. Soalan bukan nak 9.20 pagi. Okey, kamu jangan salah. Soalan dia, sempatkah? Can Khairul meet her friend in time? Yes or no? Okey. Kalau kamu bagi jawapan sampai 9.20 pagi, kamu hanya dapat K1 saja. Okey, sama juga kalau yang tak jawab. Tak ada perkataan sempat. Okay, apa-apa jawapan yang positif lah. Ya ke. Okey, semua yang positif tu diterima lah. Okey, sebagai N1. Okey, jangan salah tau. Soalan bukan tanya pukul berapa dia sampai. Tapi soalan tanya sempat tak. Bila sempat tak, kamu kena tunjuk pengiraan ini dulu. Untuk dapat K1, sempat ke tak sempat, baru dapat N1. Okey. Next, laju purata. Mana tadi soalan tu? Okey. Gerak pukul 11.20, 80 km sejam sampai 3.15. Berapa jarak dia? So, jarak adalah laju purata darab dengan masa yang diambil. Okey, ini jam. So, saya tukar 60. Saya tulis M lagi, ampun. Patutnya saya tulis ni min lah, bukan M. Okey, minta maaf. Nanti saya dah edit, baru saya upload dekat GC ya. Okey, 235 ni mana saya dapat? Saya tukarkan 3 jam 55 minit kepada 235. Okey, supaya senang nak potong. Minit dengan minit boleh potong dan tekan kalkulator saja. Dapat 313 1/3 kilometer. Okey, secantiknya tulis dalam bentuk pecahan lah. Sebab dia akan keluar 313.3333. Macam tu. Minimum 2 titik perpuluhan, maksimum 4 titik perpuluhan. Okey, boleh kawan-kawan? So dapat K1 and 1. Berapa orang yang betul? Ya, bagus. Ada orang yang betul. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okay. Next, soalan yang seterusnya. Okey, ni. Okey, tapi ni tadi dia kata tempoh masa dia berhenti rehat. 65 tolak 40 lah kan? So, berapa dapat jawapan dia? 25 minit. Okey, tengok tu. Yes, 65 tolak 40 dapat 25. Yes, very good. Ramai yang betul. Alhamdulillah. Pandai cikgu form tu mengajar. Okey, laju. Tadi saya kata be careful dia nak dalam jam, tapi soalan bagi minit. Okey, so kena tukar lah. 40 minit yang pertama sini. This part lah. Okey. 150 tolak 90 per 40. Okey. Ini dalam minit. Okey, saya darab balik dengan 60 sebab nak dapat dalam jam. So dapat 90 km per jam. Betul ke kawan-kawan?
Relax ke? Tak ada orang jawab. Betul, yeah. Bagus. Selamat. Okay. Last question. Cari jarak dalam kilometer yang dilalui 25 minit terakhir. Sinilah kawasan 25 minit terakhir. Berapakah jarak yang dilalui? Macam tak patut tanya je soalan ni kan. Mesti kamu jawab dengan terbahak-bahak dalam exam. Kan? Macam tak logik je soalan ni tanya. Senang gila. Ini adalah soalan gifted yang turun dari langit. Macam tak Of perlu je course, ditanya kan. 90 kilometers. Ya kan. Kiranya jawab tu gelak guling-guling lah. Macam tak logik je tanya soalan tu. Okey, Alhamdulillah. Sekian sahaja kelas kita untuk hari ni. Alhamdulillah. Apa tadi? Slide saya dah upload dekat GC. Soalan pun saya dah upload. Soalan tu graf saja. Sebab saya nak tengok kamu jawab soalan graf. Masalahnya, dekat rumah ada kertas graf ke? Okay, saya terfikir-fikir juga nak bagi soalan tu. Tapi saya memang nak uji soalan tu sebab takut masa form tu kamu tak buat soalan yang full macam tu. Okay, sebab itu adalah soalan bentuk PT3. Okay. Kalau lah tak ada kertas graf, macam mana ya? Download dekat YouTube lepas tu print. Boleh juga kan? Okay. Saya bagi tugasan tu, due date dia adalah besok. Okay. So, saya harap semua orang boleh buat. Dekat Google Classroom lah. Dekat Google Classroom. Okay, soalan dia adalah nanti saya cari. Apa simpan? Ada ribu. Mana soalan dia? Sudah bagi. Saya ada kalangan tu. Banyaknya file. Berapa juta. Klik refresh. Komputer lama ni. Daripada 2007 kot ni. Dokumen dia berjuta lah. Dah bersawar kan cikgu? Tu mana? Ribut. Itu 3 2014 mana lagi tau. Koleksi. Saya tak jumpa lah. Tak apalah, buka lagi GC. Okay, kalau tak ada apa ni? Left click refresh. Right click lah. Taklah. Kalau katalah ada orang yang ada masalah dengan data, tu tak boleh buka GC, maklum dekat grup, nanti soalan tu saya send dekat grup. Okey, maklumlah dah hari Khamis saya sangat faham. Kalau kata tak boleh submit dekat GC pun tak apa, saya faham. Okey, nanti besok saya akan upload jawapan dekat GC juga. Kalau kata tak boleh, saya upload dekat grup kelas, nanti kamu tik dan tanda. Okey. Dan yang penting, paling penting sekali adalah kelicinan bentuk graf tu. Curve kamu tu mesti cantik. Kalau kamu garis dan tak cantik, kamu padamlah sampai cantik. Mana-mana cikgu pun takkan bagi markah kalau tak cantik. Maksudnya kamu hanya dapat markah untuk skala dan juga plot. Okey. Selagi tak jadi bentuk, kalau kata yang soalan tu kuasa 3, so mesti nampak cantiknya S tu. Kalau tak cantik tak boleh. Okay. So terima kasih kerana join kelas saya hari ni. Kalaulah andai kata dipanjangkan lagi PKPB, tak tahulah semalam pun kesnya 1032 naik daripada kemarin 1024. Insting saya mengatakan mungkin akan sambung lagi kot kan. Tapi kita doa kalau boleh tak nak lah. Kamu tak rugi, saya kesian form 5 lah. Form 5 lain kat Malaysia sedang terpemindah kan. Okay, kalau kata ada lagi, so next Khamis kita jumpa lagi. Saya sambung lagi revision. Alright, thank you cikgu.
Okay, thank you for joining for today. Ketua kelas, jangan lupa nanti update saya ya, bilangan kehadiran ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan cakap terima kasih dekat saya. Saya dibayar gaji untuk mengajar kamu. Terima kasih kamu join. Okay, walaupun tak cukup bilangan kehadirannya, tapi terima kasih for your time. Dan jangan lupa buat Syukran, kerja. syukran. Syukran jazilan ya Ustazah. Bye. Sayonara. Nak jawab apa tak tahu. Saya sawi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siapa tu? Macamnya selalu. Abdul Danish. Wow. Cikgu, Ya ini. Cikgu, kita nak tanya nak soalan. tanya boleh? Okey. Sekarang? Haa. Okey. Ha. Kita tak tahu nak buat. Yang soalan Tak D. ada mana. Soalan? Soalan Yang graf fungsi tu. Tajuk? yang ni, yang dalam GC. Yang ada graf berbanyak. Bukan yang ni. Yang dalam GC. Dalam Google Classroom yang lagi satu tu. Soalan lagi satu tu. Soalan lagi satu dalam Google Classroom? Haa. Yang cikgu send tu. Oh, soalan lagi. Faham? Ha. Kita tak tahu nak buat Nak buat D. Sebab dia kata yang memuaskan Y kesamaan Oh. Y sama dengan 10. Okey, jumpa tak garisan Y sama dengan 10? Y sama dengan 10. Ha. Kamu ambil pembaris, kamu garis Y sama dengan 10. Lepas tu, dekat mana dia sentuh graf kamu? Itulah nilai dia. Oh. Okey, Saya okey. saja tulis nilai-nilai sebab kalau fungsi kuadratik kita akan dapat lebih daripada satu nilai. Oh. Sebenarnya jawapan dia ada satu saja kan. Jangan confuse. Okey. Thank you, So, cikgu. kamu mesti garis Y sama dengan 10 tu mesti garis sebab dapat satu markah. Kemudian baca nilai dia dapat lagi satu markah. Okey. Okey. Okay. Thank you. Bye. Bye. Welcome.